الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ومن والاه ذوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Yang dimuliakan kepada Hajah-hajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini sekali lagi kita diberikan kesempatan, ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama mengambil manfaat pada waktu siang duha kita untuk meneruskan kepada pengajian tafsir Al-Quran melalui kepada tafsir Al-Munir. Dan mohon maaf atas beberapa kali tidak dapat bersama, dan terima kasih kepada Dr. Aribah. Patutnya hari semalam, hari ini kita tunda pada hari ini, mungkin sebab cutinya panjang sangat saya lah. Kalau ajar-ajar mungkin memasak aja dekat rumah tu kan. Jadi minta maaf banyak. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan pengajian kita pada sambungan, kalau tak silap saya dalam catatan saya muka surat 371. Betul tak Doktor? Alright. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi wa hurumihi fid daraini amin. Baik, masuk kepada tafsir dan ulasan berkenaan dengan suratul Adiyat. Sedikit pengulangan kita bersama. Sebelum ni kita telah bicarakan bagaimana suratul Adiyat ini adalah satu surah yang Allah Subhanahu wa taala cipta untuk kita memahami akan bagaimana menjadikan seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bawakan kepada kita dengan suratul Adiyat adalah perumpamaan. Ya, ini Allah ceritakan dulu kesukaan orang Arab pada waktu dahulu dengan kuda, supaya ada satu tarikan apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Baydawi di dalam syarah kepada tafsir beliau mengatakan bahawa begitu juga kaedah kita hari ini untuk sampaikan sesuatu peringatan kepada orang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu mesti dibawakan satu perhatian dahulu. Ya, ini maknanya kita cerita contohnya anak-anak kita suka makan gula-gula. Nak bagi tahu gula-gula ni tak elok, maka bawakan satu pendekatan, iaitu cerita gula-gula ni dibuat dekat kilang sekian, macam-macam. Akhirnya hujungnya ada satu tarikan dia dapat seronok dengan gula-gula tadi. Hujungnya kita akan berikan peringatan, nampak tak bila kesan ada gula-gula yang orang makan. Maksudnya ada satu tarikan penceritaan supaya dia boleh mendengar apa yang kita ingin peringatkan pada waktu tersebut. Contohnya begitu. Kalau anak-anak kita yang dewasa suka keluar malam, suka melepak, maka kita bawakan bagaimana pendekatan-pendekatan yang sedemikian juga, maka ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga yang telah pun kita ceritakan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kaitan seekor kuda, dan Allah cerita kuda yang sama, dan Allah menjawab sumpahannya pada ayat yang insya-Allah kita akan sambung pada pagi ini, pada ayat yang ke-6, iaitu Allah jawab sumpah tadi, iaitu apa dia? Sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur terhadap nikmat Tuhannya. Baik. Dalam khulasah cerita kuda tadi, sedikitlah sebagai pengulangan, maknanya yang Allah nak bawakan, Allah bersumpah wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang mana sangat tangkas laju, ya ini berlari, yang mana dhabha itu diumpamakan oleh para ulama tafsir. Allah bicara kelajuan kuda tadi seumpama kelajuannya serigala, iaitu dhabha
Yang tangkas, yang laju itu serigala. Kenapa serigala? Iaitu nak beritahu kepada kita bahawa serigala ni kalau dah laju ke depan dia akan seronok untuk terus laju. Begitu juga kuda perang dia akan terus laju sebagaimana lajunya serigala. Dan kuda perang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ini adalah kuda perempuan, bukan kuda perempuan, itu kuda betina. Kalau perempuan tu macam ni lah kan, wanita solehah semua ni. Jadi nak katanya kuda betina ini yang Allah umpamakan dengan tangkas lajunya. Kemudian Allah mengatakan fal muriyati qadha, iaitu Allah mengatakan apa? Kuda perang ini uh, sangat lajunya dia berlari menyebabkan daripada tergeseran ataupun fal muria. Muria ini iaitu satu benda yang keras bertemu dengan satu benda yang keras bergeser, maka akhirnya mencetuskan api. Salah satu api yang Allah sebut dalam Al-Quran, iaitu selain daripada an-nar, iaitu api, maka Allah sebut kaitan api fal-muriyat, iaitu al-muriyat, itu juga api. Tapi api ini tercetus setelah mana dua benda yang keras bergeser yang sangat kuat, iaitu tapak kaki kuda bergeser dengan batu-batu yang ada pada waktu tersebut, maka mencetuskan api. Makanya daripadanya kelajuan kuda, kehebatan kuda, kemudian kelajuan tadi menyebabkan tangkasnya lajunya tadi, maka bergeser tadi dalam keadaan keluarnya api. Bukan sekadar itu, Allah sebut lagi fal mughirati subha. Itu dan dia perang itu menuju kepada tempat peperangan pada waktu subuh. Subuh ini ada kaitan dengan ayat pertama tadi, iaitu apa dia? Dhabha itu serigala. Serigala ini dia akan berperang ataupun menyerang musuhnya bukan pada waktu yang sembunyi-sembunyi. Macam singa kan dia akan duduk dulu, istilah apa, skodeng, bukan skodeng, itu maknanya dia tengok dulu, maksudnya dia perhatikan baru dia serang. Tak. Serigala dia akan serang pada waktu yang terang-terangan. Ini maknanya pada waktu yang bukan orang dalam keadaan tersembunyi. Maka dhabha seumpama serigala, dan fal mughirati subha, dan dia akan berperang ataupun menyerang musuhnya pada waktu subuh, maknanya tidak gentar pada waktu tersebut. Fal mughirati subha, itu mughirat ini iaitu kalau kita pernah dengar seorang bangsa Arab pada zaman Nabi SAW, itu siapa dia? Al-Walid Al-Mughirah. Walid Al-Mughirah. Walid Al-Mughirah itu diambil daripada mana? Iaitu Mughirat, iaitu orang yang sangat kuat, sangat berani bertempur dalam keadaan orang yang ramai sekeliling musuhnya, dia akan terus bertempur. Maka kalimahnya apa? Iaitu kalimah Mughirah, iaitu Al-Mughirah tu subha, pada waktu subuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut lagi fa atharna bihi naq'a, iaitu dan saat mana bergempur menyerbu pada waktu subuh tadi, Allah kaitkan pula dengan kelajuan, ketangkasan, kehebatan kuda tadi menyebabkan debu-debu itu berterbangan. Baik, kaitan subuh, kemudian debu berterbangan, nak menunjukkan kalau waktu subuh ini kan ada embun. Maknanya kalau embun itu, pasir-pasir tadi itu dalam keadaan tak ada debu sepatutnya. Tetapi akhirnya ketika mana Allah bicarakan betapa dahsyat dan hebatnya kuda ini, kelajuannya, kehebatannya, keberaniannya, kesungguhannya di dalam meletakkan tindakan yang ingin dibuat, debu-debu yang pada waktu pagi itu pun berterbangan. Masya Allah, ini maksudnya Allah nak bawa orang Arab tentang kehebatan kuda ini, menarik perhatian bangsa Arab. Nanti kita akan cerita penutup pada kaitan kuda ini nanti. Maknanya Allah berbicara tentang kuda ini, sampaikan waktu subuh itu pun debu-debu berterbangan. Dan Allah mengatakan fawasatna bihi jam'a, dan menggempur itu berada di tengah-tengah kumpulan musuh. Di sini kata para ulama tafsir, kita ada dua perbahasan, iaitu pertama, apa makna fawasatna bihi jam'a itu, iaitu menggempur dan berada di tengah-tengah kumpulan musuh. Iaitu pertama, orang yang bawa kuda tadi memang berani, iaitu seumpama tadi tu fal mughirati subha. Yang kedua, pandangan ulama tafsir mengatakan fawasatna bihi jam'a itu maknanya kerelaan seekor kuda yang mana kalau diarahkan oleh tuannya untuk menggempur, tidak akan memikirkan perkara yang lain.
akan terus berjalan sampailah habis dimusnahkan dirinya, walaupun dirinya terbunuh pada waktu tersebut tak ada masalah. Yang penting diteruskan kerana arahan daripada tuannya pada waktu tersebut. Baik. Hajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam saya ambil kepada tafsir syarah kepada Imam Baydawi, dikatakan bahawa kenapa Allah bawakan kuda kepada bangsa Arab di dalam Al-Quran ini nak menunjukkan bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu binatang yang sangat dihormati, dimuliakan dan maksud menjadi taksub kepada orang Arab adalah kuda. Kalau di negara ataupun orang-orang barat, binatang yang meletak di yang menjadikan dirinya itu kagum dan merasakan bahawa itu adalah idola dia adalah anjing. Kalau di Malaysia itu wallahu a'lam, itu kita tak tahu, mungkin kucing itu, tapi kalau kucing ni taubat. Saya rasa walaupun kucing tu comel, menggerunkan juga kalau saya lah, tak tahulah, mungkin fobia dia berlahi agaknya. Baru-baru ni saya balik ke Penang, ada jemaah saya telefon rapat dengan dia. Kata dia, Imam, saya nak minta tolong ni Imam, nak minta Imam bawa balik kucing saya boleh? Oh, taubat. Bawa benda lain boleh. Kucing ni dia jadi dia jadi macam apa cakap tapi tak apalah kalau ada orang kata Astaghfirullahalazim, tak sayang kucing ke sayang, dia cuma tak boleh pegang. Jadi dia jadi geli-geli geleman gitu, tak tahulah. Tapi nak katanya kalau orang kita, orang Malaysia ini ataupun orang-orang Melayu, dia akan ambil kepada satu binatang yang boleh dijadikan sebagai satu idola dia. Mungkin adalah pelbagai kepada tanggapan yang boleh diambil. Tetapi nak tunjukkan orang Arab dia akan ambil kepada kuda itu sebagai satu kekuatan idola. Orang Arab dia akan ambil anjing. Baik, apa yang dia akan ambil iaitu nak menunjukkan bagaimana kalau kuda ini Allah kaitkan kuda kerana itu yang sesuai pada waktu mereka, iaitu pada bangsa Arab. Maknanya dengan kalau kuda ini dah dididik, dah disayang, dah diberi makan, maka kuda akan memberikan penghormatan penuh kepada tuannya. Sebab itu kita pernah cerita, kalau saya pernah cerita dulu, iaitu kuda ni dia kena dia istilah ada kenal Tuhan dia. Dia ada kenal kepada Tuhan dia, kepada tuan dia untuk ataupun memberikan respon. Kalau tuan yang kalau naik tu bukan daripada tuannya, maka dia akan menjadi macam kekok gitu. Maknanya tak biasa dengan keadaan yang kebiasaan kepada tuan yang selalu menaik menunggangnya pada waktu tersebut. Maka dalam hal itu Allah nak bicara ni. Allah cerita kuda, kehebatan kuda, kemantapan kuda, maksudnya luar biasanya kuda ni, iaitu kuda perang ini, kagumnya manusia pada waktu cerita tentang kagumnya bangsa Arab tadi dengan kuda tadi, Allah stopkan dengan kaguman tadi yang terakhir, fawasatna bihi jam'an, maka baru Allah masuk sesungguhnya. Kalau kau nak tahulah, bicara bahasa mudahnya gini, hai manusia, kuda yang kau kagum, kuda yang tadi sanggup tempur musuh, kuda yang sanggup bunuh dirinya, kuda yang telah beri khidmat kepada tuannya, yang sangat taat dengan tuannya, tapi akhirnya manusia sangat tak bersyukur terhadap nikmat Tuhannya. Allah. Dia ibarat kita, kalau kita hari ni, kalau nak sesuai dengan kita, kita bayangkan ada bukan mesin, kereta perang. Ada jet pejuang. Yang tu kita bayangkan. Kehebatan semua tadi itu, akhirnya Allah nak beritahu pada kita apa dia? Hai manusia, iaitu sesungguhnya kamu ini sangat tak bersyukur terhadap nikmat Tuhan kamu. Allah. Itu yang Allah nak bicarakan. Sumpah yang awal tadi, wal adiyatu dhabha. Jawapannya apa dia? Tu iaitu berkenaan dengan manusia sangat tak bersyukur akan nikmat Tuhannya. Contoh yang lain apa je? Sumpahan yang Allah jawab, iaitu wal asr. Allah sumpah demi masa. Wal asr. Jawapannya dah pendek terus. Allah jumpakan demi masa, innal insan. Iaitu innal itu maknanya apa? Itulah jawapan yang Allah nak cerita tentang masa. Begitu juga dengan kuda, nikmat kuda, kehebatan kuda, kemantapan kuda, taatnya kuda, kesetiaan kuda kepada tuannya, maka Allah nak bagi tahu ni binatang ni pun boleh letak taat tuannya, bagaimana manusia tak nak bersyukur kepada Allah. Itu bicara sebenarnya sebagaimana yang awal telah kita letakkan tadi, Allah letak dalam surah ini je, iaitu berkaitan tentang bagaimana mensyukuri nikmatnya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai pengulangan sikitlah, pengulangan pun dalam dekat 15 minit itu. Baik. Baik, kita masuk insya-Allah. Jadi maknanya Allah dah jawab dah. Sama juga kalau Ajah baca wal apa wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha ada 9 sumpahan. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was sama'i wa ma banaha wal ardi ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu pun sumpahan yang telah Allah jawab. Maknanya dengan sumpahan tadi semua tu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu tentang bagaimana Allah dah bagikan ilham antara yang baik dengan takwa, yang baik dengan yang buruk, tapi ramai kita pilih yang buruk, contoh begitu. Maknanya setiap sumpahan, kalau ajar baca Quran selepas ni, kalau ada kalimah wa itu, maka tengok hujungnya, di mana innanya, di mana fa-nya, maknanya sumpahan yang Allah berikan dan jawapan yang sebenarnya Allah ingin bicarakan. Maknanya kalau kita tengok contoh lagi, wal-laili idza saja, wadda'aka wadduha yang kita pernah cerita dulu, iaitu wadduha akhirnya balasnya apa, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, demi waktu duha Allah ceritakan tentang kenikmatan duha dulu, tapi akhirnya Allah tak pernah tinggal pun Rasulullah SAW, iaitu wada', iaitu telah ceritakan pada pertemuan yang lepas. Jadi setiap sumpahan Allah ada jawapan yang Allah ingin berikan kepada isyarat kepada kita pada waktu tersebut. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi wa 'ulumihi fid dharain. Amin. Baik, sambungan kepada Imam Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Jawapan bagi sumpahan yang digunakan ialah, itu jawapannya lah, maknanya jawapan sumpahan yang Allah berikan tadi. Maksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur terhadap nikmat Tuhannya, suratul Adiyat ayat yang ke-6. Manusia amat ingkar terhadap Tuhannya, tidak mahu mengakui tuntutan kewajipan bersyukur terhadap pemberi nikmat, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka enggan tunduk terhadap undang-undang dan hukum hakam Allah. Ini yang dinamakan hudud. Maksud kalau sebut tentang hukum hakam, undang-undang, itulah hudud. Yang orang faham hari ni, potong tangan hudud. Itu hudud tu maknanya apa? Hukum hakam ataupun batasan yang telah agama letakkan melalui Rasulullah SAW. Baik. Kecuali mereka yang bermujahadah, bersungguh-sungguh, melatih diri serta menghayati tuntutan dunia dan akhirat. Golongan ini patuh dan berbudi luhur serta menjauhkan diri dari maksiat dan kebejatan. Pada umumnya yang dimaksudkan dengan kata insan di sini adalah menunjukkan kepada jenis manusia. Namun, menurut kebanyakan ahli tafsir, ia menunjuk kepada insan yang kafir, kerana dinyatakan selepas itu ungkapan patutkah ia bersikap demikian, tidakkah ia sedar dan insaf pada ayat yang ke-9. Namun mereka menyatakan juga kemungkinan yang dimaksudkan di sini ialah kelompok manusia yang mempunyai pemikiran yang tidak matang terhadap perkara tersebut, kecuali mereka yang dipelihara oleh Allah dan mendapat petunjuk darinya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya, patutkah ia bersikap demikian, tidakkah ia sedar dan insaf, boleh juga membawa erti satu celaan terhadap mereka kerana tidak beramal dengan ilmu yang ada. Manusia arif dan menyaksikan sendiri sifat kelemahan dirinya. Baik, dalam Al-Quran ini, satu perhatian kita lah, satu istilahnya pemakluman kita, di dalam Al-Quran ni, dalam Al-Quran, sebab itu kita tak boleh baca terjemahan. Baca terjemahan ni untuk kita faham makna, okey. Maknanya contoh, dalam surah kaitan tentang Allahumma shalli ala Muhammad, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu tentang ketahuilah harta kamu dan anak-anak kamu itu adalah fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'azim. Ini terjemahan. Maknanya dan demi Allah, di sisi Allah itu pahala yang sangat besar. Baik, kalau kita baca terjemahan, dia punya maknanya fitnah. Tapi kita nak memahami Al-Quran, jangan menggunakan terjemahan, sama juga hadis. Jadi, kalau kita nak ambil faham, kalau ada ni saya punya pandangan. Maknanya kalau sesuai diikut, khair, silakan. Kalau selepas ini ada kita punya bacaan yang kita seronok dengan baca terjemahan,
ada makna yang ada meragukan kita, terus tinggalkan. Sebab itu adalah terjemahan. Jadi nak faham macam mana, kena buka tafsir Al-Quran. Jadi tafsir yang macam mana ni? Iaitu contoh yang tafsir yang telah diterjemahkan. Yang dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab, yang bahasa Quran pun pening, buka tafsir Arab, pening double. Nanti pening double tu yang dia tak buka Quran terus tu. Nah, tu yang nanti Baqarah di ujung. Nak katanya, dalam konteks kita nak memahami Quran, kita bukan baca terjemahan. Sama juga hadis, iaitu hadis ada kalimah-kalimah yang tak sesuai ataupun tak, maknanya memerlukan, bukan tak sesuai, memerlukan kepada syarah huraian. Terjemahan yang telah kita baca, maka dia memerlukan huraian. Contoh, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan dimulakan dengan mesti ada bersamanya dengan niat. Baik. Terjemahan. Maka persoalan akan timbul. Contohlah, ini yang ulama timbulkan soalan, dah ada jawapan, cuma saya nak bawakan bersama makna, iaitu terjemahan dengan tafsir itu berbeza. Kalau contoh kata setiap amalan mesti dengan niat. Baik, daripada hadis ini keluar dua hukum yang berbeza daripada pandangan mazhab. Imam Syafi'i kata apa? Maknanya wajib niat dalam setiap amal. Tetapi Imam Abu Hanifah kata apa? Ini faham tak apa, macam ngangguk je lah dulu. Tapi Imam Abu Hanifah kata apa? Tak. Sebenarnya niat ini penyempurna amalan. Dia maksudnya tak ada niat. Kalau contoh, kita nak sembahyang, angkat tangan Allahu Akbar, tak ada niat, tak apa. Itu sah sembahyangnya dah. Tetapi untuk Imam Abu Hanifah, niat itu adalah seumpama, atau niat itu adalah penyempurna sahaja amal. Jadi untuk kita faham, setiap amalan itu bergantung dengan niat. Itu satu bab. Satu bab lain, cerita pula di mana kedudukan niat. Kemudian kedudukan lain pula, bila kita nak mulakan niat. Jadi di situ akan memerlukan kepada syarah. Jadi sebab itu aja, saya pesan untuk diri saya dan semua yang mendengar hari ini, kalau boleh, jangan suka baca terjemahan untuk faham. Melainkan baca terjemahan untuk kita hayati makna cukup. Tapi untuk faham sesuatu perkara, maka tak boleh baca terjemahan. Maknanya contoh, mak kita cakap kan, anak kita tak nak balik-balik rumah. Kau pergilah keluar sana sampai ke malam pun tak apa dah. Anak-anak yang memang dia jenis istilahnya lurus bendul, mak aku benarkanlah sampai ke malam, itu perlin apa dia. Jadi nak faham tu maknanya apa? Mak ni suruh kita sampai ke malam ke? Taklah, mak suruh balik awal ke? Mak suruh balik sebelum malam ke? Istilah-istilah itu pun perlu diolah. Pepatah-pepatah bahasa Melayu pun perlu diolah, apatah lagi kalamnya Allah dan kalamnya Nabi SAW. Baik, itu satu perkara yang besarlah bagi saya. Kerana di zaman kita hari ini, kita akan hadapi satu zaman yang manusia ambil terjemahan terus balun. Contoh, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ini biasa je akan dengar. Kalau aja dengarlah orang yang bahaskan hadis ini, kemudian terus dikatakan maknanya apa? Kullu bid'atin dalalah. Setiap perkara yang baru itu sesat dan setiap kesesatan itu neraka. Baik. nak contoh lebih jelas, kalau faham terjemahannya, apa benda yang baru je? Ni, saya ngadap handphone, ajah ngadap laptop, ajah ngadap handphone, ni semua benda baru ni. Bid'ah dalalah. Sesat neraka. Sudah, takkanlah semua yang duduk dengar ni neraka. Baik, apa lagi benda baru je? Iaitu Quran. Mushaf yang ada tu. Mushaf tu itu benda baru. Zaman Rasulullah tak ada. Apa lagi benda baru je? Kereta yang ajah naik tu benda baru. Ni Dr. Dibah ni belakang dia lagi lah ada tiba-tiba dekat Madinah pula tu dah. Tu lagi bid'ah. Nak bagi tahunya, kita tak boleh untuk faham agama dengan terjemahan. Itu point dia. Baik, kerana apa je? Kerana di zaman kita gini, ada orang-orang, kita ambil khusus teruslah. Puak-puak Khawarij di kalangan Daesh, ISIS, dia ambil ayat Quran, sekian-sekian, rupanya ini yang kita kena perang. Sedangkan ayat tu bukan perang untuk orang Islam. Contohnya apa je? Ni yang kita tengah buat. Itu kita tengah baca. Apa dia? Allah cerita Al-Insan, cerita tentang innal insan ni bukan untuk orang Islam, tapi untuk orang kafir. Sebahagian ulama tafsir pula mengatakan tak, ada juga untuk orang Islam, tapi orang yang ada ilmu tak nak amalkan.
Jadi nak katanya, al-insan, manusia itu pun ada perbahatan ulama. Kerana ada dalam ayat Al-Quran, yang Allah sebut al-insan khusus untuk orang kafir je. Okey, dan Allah ada sebut tentang kafir dengan jelas. Yang itu antaranya apa? Dalam surah Ali Imran, ayat 28 tak silap saya, Allah sebut la yattakhidul mu'minina al-kafirina awliya. Iaitu kata Allah, janganlah kamu ambil orang-orang kafir wahai orang-orang mukmin sebagai pemimpin. Baik, kalau kita baca terjemahan ni bermakna apa dia? Kalau begitu jahanamlah semua mufti-mufti kita. Rosaklah semua ulama-ulama kita. Berapa ramai hari ni yang menjadi pemimpin daripada kalangan kafir. Maknanya la yattakhidul mu'minina al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Jangan kamu ambil orang kafir selain daripada orang mukmin sebagai pemimpin kamu. Wa may yaf'al dzalika faqad dhamana nafsah. Kalau kamu buat ni zalimlah untuk diri kamu. Baik. Maka ada huraian kata ada masuk kepada tentang fiqh siasi, iaitu fiqh politik. Ada hukum hakam dalam politik. Baik, kalau begitu salahlah Nabi SAW sebagai contoh. Maknanya kita nak faham ayat ini, Nabi bawa jalan, iaitu Nabi nak hijrah ke Madinah. Nabi suruh siapa yang pembawa jalan tu? Abdullah bin Uraiqi. Abdullah bin Uraiqi ni siapa kafir, belum Islam. Nabi pilih Abdullah bin Uraiqid untuk berjalan, untuk tunjukkan jalan. Kenapa tak pilih orang Islam? Baik, nak katanya ada ayat Al-Quran yang Allah sebut kepada keseluruhan, ada yang pertengahan, ada yang tertentu yang memerlukan hukum hakam. Jadi aja tolong ambil perhatian besar kita ni, kita berada pada zaman akhir ni, kerana ada orang yang akan ambil ayat Al-Quran nanti, maknanya kita kena perang orang Islam. Kita kena perang kepada orang Islam. Kita kena perang. Sedangkan ayat-ayat tu adalah tentang orang-orang kafir. Boleh faham je? Saya rasa boleh faham lah kot sebab saya cakap bahasa Melayu, tulen Jawa tok-tok. Baik. Okey, baik. Baru sambung situ dulu. Jadi, dalam ayat innal insana lirabbihi lakanun, iaitu ayat al-insan ini nak bagi tahu bahawa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan tidak bersyukur nikmat Tuhan dia. Maka itu kata para ulama, iaitu dengan al-insan itu menuju kepada orang-orang yang kafir kerana ada jawab balasnya, iaitu apa kaitannya? Tidakkah ia sadar dan insaf? Baik, kemudian seterusnya kita teruskan. Manusia arif dan menyaksikan sendiri sifat kelemahan dirinya. Nah, ini baru tentang penyerahan diri sepatutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud memang manusia kerap melampau sangat sayangkan harta, iaitu pada ayat yang ke-8 Allah sebut wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid, iaitu khairi lasyadid ni hub, iaitu sangat sayang itu sangat-sangat melampau, syadid iaitu kepada perkara-perkara yang ada kepada dirinya. Baik, ini bermaksud sesungguhnya perlakuan manusia yang ingkarkan Allah itu sendiri disedari olehnya dan dia sendiri menjadi saksi terhadap dirinya yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh je gini. Rumah saya buat operation, dia ceritalah operation tangan lah. Dia cerita doktor bius itu, doktor bius tu doktor apa India, dia bukan India, dia pun lobo gitu, saya tak ingatlah sama ada dia India ataupun Cina, tapi mungkin India lah. Sangat dia nak bius itu, dia cerita, kata dia, doktor ni saya sebut, ingat Allah engkau, nanti saya nak inject ini, ingat Allah kamu, Allah kamu. Dia kata maknanya dia sebut perkataan Allah tu, diingat Allah tu untuk orang Islam sahaja. Sedangkan Allah itu adalah untuk kepada seluruh makhluk. Dalam waktu yang sama, kesedaran yang ada kepada orang kafir, dia akan merasakan bahawa ketuhanan tu ada. Maknanya sifat ketuhanan tu ada. Kalau sebut pada Allah, dia tahu Allah itu maha berkuasa. Tetapi dalam proses yang sama, dia cuba menafikan akan kewujudannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, jiran saya itu ada satu orang India. Nanti bila kalau jumpa kata, apa khabar Imam? Saya pun cakap, Alhamdulillah, sihat uncle, Allah bagi sihat. Nanti dia kata, you punya Allah bagi sihat. You punya Allah bagi saya sihat juga.
dia nak kata yang nak bagi tahu you punya Allah tu dan kalau dia kata pun Allah membagi saya sihat pun tak ada masalah, tapi nak katanya dia terhalang disebabkan keingkaran dirinya kepada ketuhanan iaitu Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah bagikan kepada kita apa dia? Ketuhanan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu je orang-orang yang kafir, kanak-kanak yang dilahirkan dalam keadaan kafir, dilahirkan dalam keadaan kafir itu maknanya fitrah lah, maksudnya lahir-lahir, contohlah dia pasangan orang kafir, kemudian dapat anak, kemudian anaknya meninggal pada waktu tersebut. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah tetapkan bahawa anak itu duduknya dalam syurga. Kerana apa? Kerana pada waktu tersebut fitrah. Maknanya dalam keadaan yang memang bersih. Bersih di situ apa? Ketuhanan, maknanya waktu itu manusia adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bagi kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Allah nak bagi tahu tadi ni manusia kerap melampau sangat sayang harta dia, dalam waktu yang sama dia sedar apa yang dia buat. Dia sedar apa yang dia telah saksikan. Dia tahu bahawa iaitu apa dia kata menjadi saksi terhadap dirinya ingkar dan kufur kepada Allah, iaitu melalui kesaksian anggota badan yang akan bercakap menyatakan perbuatan yang telah dilakukan. Macam juga yang pernah kita cerita, orang kafir tahu akan azabnya akhirat, azabnya kubur. Bila mana saya berjumpa dengan satu orang Cina, saya tanyakan, saya pernah ceritakan, saya cakap, kenapa you punya kubur orang Cina semua atas bukit? Kata dia, supaya malaikat susah sampai bukit. Maknanya dia tahu bahawa yang dia mati ni malaikat akan datang. Maknanya dia tahu, tapi pengingkaran itu berlaku. Ini mudah-mudahan Allah tetapkan kita dengan iman, Allah tetapkan zuriat kita dengan iman, Allah tetapkan keturunan kita dengan iman, insya-Allah. Mudah-mudahan akhirnya kita mendapatkan bahagian nikmat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Baik, kemudian ini dinyatakan melalui firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan maksudnya tidak layak orang-orang kafir musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka sendiri menjadi saksi mengakui akan kekufuran diri mereka sendiri. Dia mengakui akan dirinya mereka tentang kekufurannya, surah At-Taubah ayat yang ke-17. Iaitu Allah katakan yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman sahaja. Baik. Kata Imam Qatadah dan Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Allah menyaksikan perbuatan kufur mereka itu. Maknanya kata Allah dengan bahasanya mereka mengakui akan kekufuran dari mereka sendiri. Tapi kata Imam Qatadah, ayat maknanya tadi tu apa ya? Allah menyaksikan perbuatan kufur mereka itu. Maka dalam hal ini nak beritahu kepada kita je yang ayat innal insana li rabbih lakanud itu kebanyakan ulama tafsir menumpukan kepada apa dia? Ayat khas kepada orang-orang kafir. Tapi ada sebahagian kecil yang mengatakan bahawa ayat ini diberikan kepada manusia yang diberikan kepadanya ilmu, tetapi dalam keadaan melampaui batas kepada ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan tidak mengamalkannya. Baik, kita teruskan. Saya sikit je lagi ni. Memang manusia yang ini kerap melampau sangat sayangkan harta, iaitu pada ayat yang ke-8. Maksudnya sesungguhnya manusia disebabkan terlalu cintakan kepada harta, maka bersikap bakhil dan kikir, ataupun kerana sangat ketamakkan harta, menyebabkan mereka bersungguh-sungguh berusaha mencari dan bermati-matian untuk mendapatkannya. Kesimpulannya, di sini terdapat dua makna yang berbeza. Pertama, bahawa manusia sangat cintakan harta. Kedua, manusia itu sangat bakhil untuk menafkahkan hartanya disebabkan terlalu sayangkan harta. Kata Imam Ibn Kathir, kedua-duanya betul. Ibn Kathir ni sahabat tafsir Ibn Kathir lah. Iaitu nak katanya, ayat yang katanya wa innahu lihubbil khairi lasyadid, iaitu sama ada dia ni cintakan harta satu, yang kedua dia ni bakhil untuk manfaatkan hartanya, itu juga betul. Maknanya tentang manusia kalau sayangkan harta itu betul, orang manusia kalau dah ada harta dia bakhil, itu sangat betul. Baik, ajar-ajar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam bab harta itu telah kita bicarakan yang agak panjang dan agak banyak dari segi perbahasannya. Maka dalam hal yang kita nak melihat kepada nilai apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada kita adalah satu natijah yang mana manusia tadi setelah memahami akan ketaatan kesetiaan kuda, mereka setia dengan tuannya,
maka dia akan balikkan kepada manusia, dia melampaui batas. Dalam waktu yang sama, akhirnya apa yang Allah berikan semua dia akan sayang dan dia merasakan itu adalah miliknya. Kita kaitkan dengan hari ini je. Kita kaitkan insya-Allah. Dalam kehidupan kita hari ini, ada sangkaan. Kita tengah bawa kereta kancil, kemudian kita nampak ada orang bawa kereta Mercedes. Mercedes tu pula dengan jenamanya Mercedes CL 200 dah, apa benda semua tu kan. Dia punya wow lah kan. Kalau dia lalu sebelah kancil yang gegar. Baik. Saat kita waktu itu kita merasakan bahawa dalam Allah beri kepada kita nikmat itu, dan Allah berikan juga kepada orang tadi itu nikmat tu juga. Dua benda ni maknanya dua-dua nikmat. Tapi bila kita tak pandang nikmat daripada Allah, kita akan merasakan bahawa kenapalah Allah tak bagi aku kereta macam tu. Maka orang yang dalam keadaan dua-dua, nanti kita akan nampak musibahnya dua-dua ini apa dia, iaitu orang yang merasakan kancil tadi itu, dia rasa apa? Oh, kenapalah Allah bagi aku nikmat macam gini ni, tak rasa macam tak cukup lah. Orang yang besar pula, dia akan merasakan lain pula bila tak bersyukur. Apa dia akan kata? Memang puas dah aku dapat kereta ni, sungguh-sungguh aku dapat memang kerja apa semua sekian-sekian. Oh, memang layak lah, bagus lah kereta ni sekian-sekian. Dua-dua ni kesan setelah tak bersyukur kepada Allah. Maknanya satu tak redha dengan pemberian daripada Allah, yang satu lagi pula tak letakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan bahawa dia yang telah meletakkan usaha itu untuk dapatkan sesuatu. Baik. Maka semua tadi ini berlaku setelah mana tidak ada balik syukur kepada Allah. Sebab tu je, bila hujung kita tahu balik syukur kepada Allah, orang miskin akan sabar dengan apa yang Allah beri, orang kaya akan syukur dengan apa yang Allah beri. Yang itu dua-dua akan perkaranya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita gini merasakan bahawa ya Allah 10 tahun baru dapat guna iPhone 12 Pro, iPhone yang 3 iPhone Allahumma salli Pro Max. Gitu. Nampak tu tadi batu. Aku ni 10 tahun ya Allah baru guna ya Allah ini, maksudnya dengan nak rasakan bahawa ya Allah 10 tahun baru Allah bagi, datang pula seorang kata ya 10 tahun lah benar aku setahun dah dapat, dah setahun lepas aku tengok dah keluar apa. Ini aku beli senang, tak ada masalah. Bila dua-dua ni tadi dia kena balikkan kepada Allah, nanti akan rasa macam yang tadi tu 10 tahun syukur sungguh, yang nanti mencakap ya Allah ini pun Allah bagi juga pada aku, alhamdulillah. Dua-dua kena balik kepada Allah. Baik, maka dalam suasana tadi ni kena letakkan balik semula kepada Allah. Sebab itu poin dalam surah ni apa je? Syukur kepada Allah, balik kepada Allah. Apa lagi je? Iaitu kenapa Allah minta untuk kita macam kuda tadi, kesetiaan tadi. Bukanlah kita lepas ni kuda, lepas ni panggil kawan kita, kuda. Bukan. Nak bagi tahu, nak katanya ambil contoh kesetiaan kuda tadi kepada tuannya. Sanggup bunuh diri, sanggup harungi musuh untuk bawakan kesetiaan kepada tuannya. Begitu juga kita hari ni Allah dah bagi kita oksigen, Allah dah bagi kita sihat. Ada satu poin kalimah yang saya rasa perlu, maksud bukan perlulah, ada punya nasihat tu pedih jugalah. Kata dia, zaman kita muda kita sibuk untuk cari duit dan cari entah itulah. Tapi waktu kita tua, kita terpaksa keluarkan duit untuk sihatkan tubuh kita. Tapi akhirnya sakit kekal, duit dan juga sihat tu hilang. Dia ada satu perhatian. Maknanya itu pun kena balik kepada Allah SWT. Kita makan berpada, susun atur kehidupan kita. Maka kata Allah nak bagi tahu ni, Allah nak bagi tahu sebenarnya wahai manusia ni kau dengar ni, aku dah bagi engkau udara, aku dah bagi engkau perut, aku dah bagi engkau akal, aku dah bagi engkau semua komplit ni. Kenapa engkau tak nak balik pada aku ni? Gitu bahasa dia. Jadi ayat ini nak bagi tahu kesan setelah mana kalau kita tak balik kepada Allah je. Kenapa Allah letakkan harta? Kerana itu kelaziman kepada manusia. Itu sebagaimana sahabat Nabi SAW. Jadi sahabat Nabi ni jujur je. Dia bukan dia main-main macam main teka-teka, tidak. Nabi tanya, wahai sahabat, apakah kamu suka, maknanya kalau dalam bahasa, saya tak ambil terjemahannya, saya cuma ambil cerita dia. Nabi tanya sahabat-sahabat ni, kata Nabi,
nak tak kalau harta-harta engkau ni aku ambil untuk diambil untuk diberikan sesuatu manfaat. Maksudnya kalau apa yang tinggal, maksudnya kalau kamu ditinggalkan sesuatu, apa yang kamu akan ambil? Maknanya untuk kamu, sahabat-sahabat semua jawab, ya Rasulullah, harta. Nampak? Itu jawapan sahabat. Kita nampak macam, kalau sebut harta ni macam poyo pula. Kita tawaduk sikit. Itu kita lah. Nah kan, kalau jawab tu pun macam skema-skema gitu kan. Kita ingat siapa ni, Jah? Allah. Dia punya jawapan tu, Masya Allah. Memang Allah saja, tak ada dalam hati tak. Sahabat Nabi, dia terus cakap, ya Rasulullah, harta tu yang kami suka, kami sayang. Akhirnya Nabi bagi tahu, kata Nabi, betul. Tapi apa yang kekal harta untuk kamu adalah apa yang disedekahkan. Nampak? Nabi ajar kepada sahabat. Fitrahnya, memang harta tu, kalau siapa kata, contohlah, ada orang bagi pada saya, ni Imam, saya ada lebih-lebih pula dekat rumah, saya cek rumah saya, ada 10,000 ni, Imam, untuk Imam. Oh, kalau lah saya waktu tu, saya tak cakap, Masya Allah, ini subhanallah, ini harta ni milik Allah. Tak apa je, Masya Allah, ni Allah bagi kot. Tak, aku ambil dulu. Tu Piramli cakap kan, tak apalah, tak apa, tangan ambil juga duit. Tu nampak Piramli ajar tu, kan? Dia punya kaedah. Manusia, dia akan sayang pada harta. Tetapi, Allah ajar kepada kita manfaatkan harta tadi. Sebagaimana Nabi SAW ajarkan kepada sahabat, dah memang Nabi tahu sahabat sayang harta, Nabi kata, tapi yang kekal nanti apa yang kamu sedekahkan. Jadi dua benda tu Allah letakkan dalam ayat ini. Tetapi kesannya je, bila mana kita terlalu sangat sayangkan harta, Allah berikan peringatan kepada manusia pada ayat seterusnya. Baik, ayat dia apa? Habiskan inilah insya-Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan ancaman dan peringatan kepada manusia yang terus mengamalkan sifat buruk ini. Nampak? Allah beritahu dah. Tapi akhirnya Allah akan beri peringatan akan hal sedemikian dengan menyatakan patutkah ia bersikap demikian? Maksudnya bersikap apa dia? Iaitu wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kamu ni nak sayang sangat harta ni sampai bila? Kan, ataupun dengan keadaan ayat yang lain, iaitu wa innahu ala dzalika lasyahid. Kamu dah tahu dah keingkaran yang kamu buat, kamu dah tahu dah kemaksiatan yang kamu lakukan. Sampai bila kamu nak teruskan benda ni? Allah beri peringatan. Dan Allah mengatakan apa? Tidakkah sedar dan insaf apabila kubur dibongkarkan segala yang ada di dalamnya, dan apabila didedahkan segala yang terpendam di dalam dada. Sesungguhnya Tuhan mereka maha mengetahui dengan mendalam tentang balasan orang diberikannya kepada mereka pada hari itu. Baik, dalam ayat ni Tuhan mereka itu afala ya'lamu idza bu'thima fil qubur wa hasuna ma fis sudur inna rabbahum, iaitu maknanya Tuhan kamu. Bila sebut Tuhan mereka, bermakna Allah nak kaitkan ayat ini bukan khusus untuk orang Islam sahaja semata-mata, termasuk kepada orang kafir sebagaimana pandangan para ulama tafsir. Baik, kita baca dia punya huraian dia. Apakah orang yang ingkar itu tidak mengetahui apabila mayat-mayat yang ada dikeluarkan dari kubur, dinyata dan dijelaskan niat yang baik dan buruk yang manusia sembunyikan dalam diri mereka. Sesungguhnya Tuhan yang membangkitkan mereka amat arif perbuatan, keadaan dan kedudukan mereka yang sebenar dari segala sudut. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah, baik pada hari itu maupun pada hari yang lain. Segala perbuatan yang dikerjakan mereka akan dibalas dengan setimpal pada hari itu. Mereka tidak dianiaya walaupun sebesar darah. Seandainya mereka mengetahui yang demikian itu dan menyedarinya, maka janganlah mereka terlalu dipengaruhi sifat menyintai harta dan enggan bersyukur kepada Tuhan dan beribadat serta beramal. Baik, dinyatakan dalam ayat di atas tentang niat dan azam ialah kerana anggota tubuh badan yang lain akan melakukan perbuatan menurut kehendak hati tanpa cetusan niat dan kemahuan di dalam hati, sudah tentu dah tidak akan berlaku sesuatu perbuatan ke anggota badan yang lain. 3 perkara yang utama dalam perkara ini. Pertama, Allah nak bagi tahu tentang hakikat pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dari awal manusia diciptakan sampailah manusia mati dan akhirnya dibangkitkan ketika mana pada hari kiamat. Baik. Saya ambil khulasah mudah je lah. Saya rasa saya pernah bahaskan benda ni, tapi saya tak ingatlah sama dengan Ajah ke ataupun dengan Ajah juga. Saya tak ingatlah dia orang yang sama ke, tapi tak apalah sebagai pengulangan. Di dalam maksudnya kalau contoh kan ada dalam satu hadis, yang hadis itu Allah Nabi sebut kata apa? Sesungguhnya ada orang yang melakukan amal-amal soleh, beriman, kemudian hampir sahaja
satu langkah untuk ke syurga, tapi akhirnya dia melakukan amal yang buruk, akhirnya masuk neraka. Ada orang yang melakukan amal-amal neraka, kemudian hampir-hampir nak masuk neraka, kemudian akhirnya dimasukkan melakukan amal syurga, amal baik, akhirnya dimasukkan dalam syurga. Baik. Maka dalam hadis ini, adakah nak tunjukkan bahawa jadi kita akhirnya masuk syurga juga, akhirnya masuk neraka juga. Maksudnya kita buat amal baik, kita mati kita sekian, masuk neraka juga. Baik, adakah poin dia tak? Tu dalam hadis tu tak apalah panjang huraian. Cuma yang saya nak bawa semua adalah memahami tentang ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kenapa hadis ini nak bagi tahu ada orang yang melakukan amal neraka, kemudian sangat-sangat ujung dah nak masuk neraka tapi melakukan amal baik masuk syurga. Ada orang yang melakukan amal syurga, nak bagi tahu adakah orang tu ditetapkan oleh Allah sekian-sekian? Tak. Allah tidak menetapkan bahawa contohnya Hambali kau ni akhir neraka dah syurgalah kau ni. Tak. Allah nak bagi tahu dalam hadis ini, nak bagi tahu contohnya apa je, nak bagi tahu bahawa mengetahuinya Allah dah tetapkanlah manusia ni syurga atau neraka, nak bagi tahu bahawa sesungguhnya Allah tahu dah yang manusia ni hujung dia nanti dia akan buat apa, Allah tahu dah. Sebab itu Allah tetapkan manusia di neraka atau syurga dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Hambali lahirnya sekian, membesarnya sekian, duduk dekat mana, apa yang Hambali nak buat ni selepas ini pun, yang apa yang Hambali nak buat Allah tahu dah. Lepas ni dalam pukul 12, pukul 1, pukul 2 petang, apa yang Hambali nak buat Allah dah tahu dah. Tetapi dalam waktu yang sama, ada yang Allah izinkan, ada yang Allah tak izinkan. Maknanya contohlah, pukul 2 petang saya nak keluar, saya nak pergi jalan, saya nak pergi makan, saya sekian. Allah tahu dah, perancangan kita buat, perancangan Allah buat. Tapi dalam keadaan suasana dalam ilmunya, dalam Rabbnya kita, iaitu ketuhanan, dalam sifat ketuhanan kita pada Allah, maka nak bagi tahu Allah tahu dah apa hujung manusia kehidupan itu pada waktu tersebut. Jadi nak katanya je, contohlah hari ni kita tengok ada orang murtad apa semua. Astagfirullahalazim, tak ada ke orang nak tarik Islam apa semua. Itu jalan dia. Maknanya jalan yang perlu dibuat. Tetapi adakah dia murtad tu Allah tak tahu? Allah tahu. Kalau gitu maksudnya kenapa berlaku? Sebab Allah izinkan. Kenapa Allah izinkan? Nak bagi tahu peranan kat situ adanya hikmah-hikmah yang perlu dicari. Maknanya mungkin jabatan agama kena main peranan, ustaz-ustaz kena main peranan, sikit-sikit masa kena bergerak di situ. Akhirnya nanti dia masuk Islam, maka masuk Islam itu izinnya Allah juga. Maknanya semua perkara berlaku ni kita cuba atur. Izin tak izin Allah. Sama juga dengan COVID. Gitu. Dia sebab fasa COVID ni, sampai ke kiamat lah COVID kita. Hari ini ada orang cakap, kita dah buat dah penjarakan, kita dah jaga sekarang. Tengok orang masjid kena juga. Adakah kita buat penjarakan tu mewajibkan untuk Allah tak bagi kita penyakit? Hari ini ada orang yang memang jaga kesihatan, dia tengok-tengok sesama. Kita pun cakap, sia-sia je jaga kesihatan. Adakah orang yang jaga kesihatan menyebabkan wajib Allah kata jangan tak sakit? Tak, itu kuasanya Allah. Sama juga dengan COVID, kita dah jaga penjarakan, kita dah tak salam orang, kita memang kalau jumpa orang tobat, mandi terus, jumpa orang mandi, memang sungguh takut dia tu, sabun tu sampai habis. Beli pertama kali sebulan dalam 4 botol dah. Masya Allah, memang guna sungguh lah untuk jaga. Akhirnya sakit juga. Kemudian kita cakap, sia-sia dia jaga. Adakah Allah meletakkan wajib siapa yang jaga kesihatan tak sakit? Itu semua izin Allah. Nak menunjukkan apa? Allah tahu dah yang kita nak buat, tapi akhirnya Allah bagi sakit. Baik aja Rasulullah SAW, insan yang paling mulia, insan yang paling agung, namanya kekasihnya Allah. Baik dalam peperangan, boleh tak Allah nak kata, wahai malaikat, halang mana-mana besi-besi yang kena muka kekasih aku tu, jangan kena. Akhirnya kena juga. Yang kena besi kepada Rasulullah SAW itu atas izin siapa? Atas izin Allah. Maka semua kita akan balikkan semua perkara ni je. Nak bagi tahu ketentuannya Allah itu melebihi kepada semua perkara yang kita rancang. Ketentuan Allah. Ni hari ni yang ajar masuk kelas. Saya dapat masuk kelas. Line internet kita clear. Semua atas izinnya Allah. Hakikatnya. Tapi janganlah penat pula lepas ni kan. Kalau contoh sedap makan ni. Masya Allah sedap. Allah bagi sedap. Allah bagi kekuatan kepada mak untuk memasak. Dan mak masak itu dengan kekuatan. Penat lah nak jawab macam itu. Nah, tak? Anak kita tanya anak kita. Jangan anak-anak. Macam mana sedap tak mak masak? Anaknya pula baru belajar akidah, tinggi pula dia punya martabat, dia punya nilai bahasa dia. Masya Allah, mak, Allah beri kekuatan pada tangan mak, dan mak telah memasak dengan penuh kesungguhan dan ikhlas hati mak itu Allah sampaikan dalam masakan mak, dan Allah siapkan masakan tu. Tobat mak nak masak lagi lepas tu nak. Faham? Hakikatnya Allah lah. Jadi
Bila sebut hakikatnya Allah, balik semula kepada kita manusia. Contoh hari ni, kalau makan ubat tu sihat lah. Alhamdulillah sihat habis makan ubat tu. Hakikat itu Allah yang sembuhkan. Tapi wasilah ubat tadi. Jangan sampai kita i'tiqad ubat tu yang menyebabkan kita sembuh. Tidak. Maka sama juga dalam semua perkara, dia akan mintakan kepada kita ni balik semula kepada Allah. Ni hakikat dalam ayat ini yang kita bicara. Satu. Yang kedua, tentang bagaimana satu hadis daripada Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah bertanya. Okey, Sayyidatina Aisyah bertanya, kata dia, ya Rasulullah, dalam tentera Abraha ada sekejap. Saya mutekan. Alright, baik. Maklumlah lah. Dia buat live kat pejabat macam itulah. Okey, baik. Apa tadi dah, aku dah lupa dah. Rasulullah SAW ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, ada orang yang ikut tentera Abraha. Tentera Abraha ceritanya tahulah, iaitu datang untuk pergi serang Mekah, serang Kaabah, untuk runtuhkan Kaabah, dan akhirnya dimusnahkan oleh Allah SWT. Dan kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, ada orang yang diikut tentera Abraha tu untuk berniaga. Maknanya dia ikut tu disebab tengok tentera Abraha ni ramai, dia pun join juga grup tadi. Baik, dengan join grup tadi supaya waktu zaman dulu supaya tidak ada tak ada lanun-lanun pada waktu tersebut yang boleh merosakkan atau mencuri kepada barang niaganya. Maka diikutlah tentera Abraha, dan akhirnya mereka ni pun termasuk orang yang dimusnahkan oleh Allah SWT. Jadi kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, adakah orang ni akan join juga dengan Abraha nanti? Iaitu pada hari kiamat dibangkitkan. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang akan dibangkitkan dengan niat dia. Baik, maka dalam ayat ini iaitu tentang niat dan azam tentang anggota badan kita ni, maka kalau sesuatu perkara itu yang berlaku, maknanya dengan niat itu adalah menjadi keutamaan untuk kita. Harta yang kita ada kita kumpul, kita yang tahu apa niat kita. Kita bawakan kita punya anggota badan pergi ke sesuatu tempat, pergi buat sesuatu perkara, kita yang tahu niatnya. Jadi dalam keadaan hal ini nak bagi tahu, sesungguhnya apa sahaja perkara yang kita lakukan mesti datangkan niat yang baik. Maknanya kata Rasulullah, orang ni nanti pada hari kiamat dia akan bangkitkan apa yang diniatkan. Kalau dia niat untuk pergi berniaga tapi Allah musnahkan dia, maka dia akan dibangkitkan dengan orang yang berniaga. Tapi kalau dia berniat untuk join juga dengan Abraha, maka dia akan dibangkitkan dengan Abraha juga. Jadi setiap perkara yang kita lakukan dengan niat itu yang akan datangkan natijah. Dengan niat akan datangnya natijah. Saya ambil contoh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ardah, dia minum air Zam-Zam, niat dia pertama apa dia menjadi orang yang alim di Kufah. Akhirnya dengan berkat minum air Zam-Zam yang memang air Zam-Zam tu berkat, Allah beri kepada dia dengan jadi orang yang alim pada waktu itu di Kufah. Satu lagi seorang alim yang namanya Imam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, di zaman Imam Khatib Al-Baghdadi kalau tak silap saya, dia minum air Zam-Zam supaya dia meninggal dunia di sebelah guru dia. Iaitu dia minum air Zam-Zam, ya Allah, jadikan mati aku nanti, jenazah aku akan dikebumikan sebelah kubur guru aku. Akhirnya adalah cerita dia waktu itu ada orang yang memang dah gali kubur sebelah kubur guru dia. Maknanya orang dulu hidupnya dekat kubur tu supaya jirannya dekat kubur pun dengan orang alim. Tak, kita jangan carilah kubur yang kubur ni baru nampak smart sikit. Dekat luar nampak smart, dalam tu kita tak tahu. Jadi carilah kubur tu berjiran dengan orang yang baik. Baik, dalam perkara itu akhirnya dikabulkan oleh Allah, iaitu dengan berkat niat minum air Zam-Zam tadi, akhirnya dia dapat dikebumikan di sebelah kubur gurunya. Maka nak bagi tahu apa pentingnya niat kita dalam apa jua yang kita buat. Kita kumpul harta, contohlah orang jumpa kita, Allah tanah kau banyaknya, jangan kau nak buat apa? Niat tu kita jadi. Untuk begitu pada orang, tak perlu kita syarahkan niat kita. Maknanya begitu pada orang, tak kumpul-kumpul sikit, insya-Allah untuk anak-anak. Atau orang cakap, lah anak engkau ada 3 orang je pun tanah sampai 80 ekar contoh gitu. Lantak orang tu lah. Orang kita suka no sibuk. Lantak orang tu lah.
Nak orang tu beli kereta banyak pun salah, tak ada kereta salah, bawa basikal salah, bawa motor salah, pening. Tak? Jadi nak katanya, apa-apa bergantung dengan niat kita. Jangan kita perbetulkan balik. Pertama tadi, Allah tahu dah apa yang nak berlaku pada kita. Maka dalam nak tahu berlaku tu, niat. Supaya niat kita tu seiring dengan apa yang ketentuannya Allah SWT. Ajar datang kelas ni jah, niatlah. Supaya mungkin dalam keadaan kita akhirnya duduk dengan kelas, Allah matikan aku, ya Allah matikan betul-betul dalam kelas. Maknanya dengan dalam majlis ilmu itu. Maknanya semua yang dengan keadaan niat-niat yang terbaik. Kita kumpul bawa kereta banyak. Ada orang niat, contoh. Ada saya punya jemaah yang saya kira kereta dia, rumah dia tu dekat daripada rumah. Kereta dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sebelah sini ada 10, luar ada 3. 13. Kereta dia 13. Baru ni saya datang dia, rumah dia jemput 13 kereta. Dia duduk berdua, anak dia 3 orang. Anak dia pula 3 orang, baru seorang habis belajar. Tahu tak? Kita cakap kereta dia pula je, bukan kereta kancil, Proton, bukan. Nak kereta semua yang memang kereta wow lah. Kecuali ada satu je lah X70 tu. Itu pun nak cerita juga kat orang kan, lantak orang tu. Cuma nak bagi tahu. Bila saya tanyalah cakap, bang ni banyak-banyak apa semua ni apa? Oh ni nak lepaskan LHDN ni bang. Nampak tak? Poin niat dia dapatkan harta untuk lepaskan LHDN, maka niat dia akan dapat yang tu. Jadi apa kata kita ubah semua lepas ni jah niat, maknanya niat kita ubah kepada semua benda yang ada manfaat untuk akhirat. Ada belikan kereta ni, mudah-mudahan niat walaupun benda tu tak berlaku azam, mudah-mudahan dapatkan niat untuk usaha untuk kita lakukan. Ni kenapa banyak ni kereta ni, masya-Allah ni kalau ada orang nak apa akhirat kematian ke apa semua nak guna, insya-Allah saya cuba bagi khidmat lama, masya-Allah. Ani kereta ni kalau ada orang nak jalan jauh ni, jalan jauh ni sedap sikit, dan semua manis siapa yang susah saya akan boleh bantulah apa semua. Contoh, walaupun dia cakap, poyo gila niat kau, lantaklah niat dia, keazaman dia, kesungguhan dia, mudah-mudahan yang terkait dengan akhirat. Jadi semua itu perlu diletakkan kesungguhan kita pada waktu niat tersebut. Baik, kita habiskan. Diulang dhamir. Nanti yang ketiga tu cerita samalah, maknanya dengan awal daripada ketentuan Allah, balik semula pada Allah, niat yang ada pada kita, kemudian barulah nanti seiring perbuatan badan kita dengan apa yang kita niatkan. Macam yang viral juga ada kenyataan Buya Hamka dia viral ni kita jadi risau satu je. Sebab kadang-kadang tu bukan kata-kata ulama tu. Tu dia jadi macam sedangkan tu kata-kata kita, jadi nak nampak macam syok sikit dia letak nama ulama. Jadi kata ulama tu hati-hati, tapi kita ambil dia punya makna dia. Iaitu kata dia cerita tentang Buya Hamka lah. Buya Hamka balik daripada UK ke apa USA Amerika ke, maka orang pun cakap macam mana Buya? Saya nampak orang-orang yang baik semua. Kata dia takkan ada tempat yang baik. Maka kata Buya Hamka pada orang yang kalau memang dah daripada awal niat dia tu memang nak nampak keburukan, maka Allah akan nampakkan matanya keburukan, telinganya keburukan, tangannya keburukan, kakinya keburukan. Tapi kalau dah memang awalnya niat nak tunjuk, nak tengok yang baik, maka Allah akan hantarkan tangan kita, mata kita semua itu dengan perkara-perkara yang baik. Baik. Baik, insya-Allah. Macam contohlah kelas ni kan. Ada orang nak masuk kelas. Saya nak masuk kelas ni boleh tak doktor? Masuklah. Tapi kalau niat dia kata nak tengok apa gosip sebenarnya berlaku. Memang dia taubat dengar gosip je lah. Tapi kalau niat ni contoh tidak ada kena-mengena yang hidup ataupun yang mati. Kalau terkena tu minta maaf banyak. Jadi maknanya kalau kita cakap ni aku datang ni untuk dapat ilmu, walaupun saya rasa saya nak bercakap tu biasalah, Allah letakkan ilhamnya gitu. Tapi rupanya ada orang yang betul lah. Maknanya sebab kita memang niat untuk dapatkan ilmu. Macam contoh saya ambil peribadi saya je. Peribadi saya, pengalaman saya. Satu hari saya keluar dengan Habib Ali pergi ziarah. Ada satu orang ni ikutlah bersama setelah mana Habib Ali izinkan untuk ikut bersama. Waktu tu saya cakap aku ni memang aku nak khidmat je lah, aku nak bawa je lah Habib Ali. Dan memang tak apalah kalau tak dapat dengar kuliah pun tak apalah, aku nak khidmat saja. Sampai satu fasa akhirnya Allah tak dengarkan saya pun langsung tentang apa yang Habib Ali kuliahkan. Rugi sungguh. Sebab saya fikir saya niat saya khidmat. Jadi sepanjang saya berada waktu tu sibuk, saya kena siapkan makanan, ada orang panggil saya, ada orang nak keluar kereta apa semua. Saya sibuk sampaikan satu perkataan pun apa yang Habib kuliahkan tak dengar. Berbeza dengan budak yang ikut tadi ni, masuk dalam kereta, kemudian dia siapkan satu dia punya note ataupun buku nota dia kecil, dia hadiahkan pada saya, kata dia, terima kasih banyak, terima kasih abang, terima kasih banyak bang, izinkan saya sekali-sekali. Saya subhanallah dekat lebih kurang dalam 30 muka surat apa yang Habib kuliahkan.
Maknanya niat dia memang nak dapatkan kuliah habis, dia akan dapat. Niat saya khidmat, tu memang tobatlah. Jadi lepas tu saya rasa tak boleh. Mana boleh nak sampaikan, nak menafikan ilmu. Maka dalam waktu khidmat, Allah kena berikan kita ilmu juga pada waktu tersebut. Jadi maknanya niat itu pengalaman peribadi saya lah. Sampai saya cakap, ya Allah, malunya aku sibuk khidmat ya je, tapi ilmu langsung tak ada. Maknanya kita kena ambil kepada kerebutan dua-dua itu perkara. Baik, insya-Allah. Kemudian kita habiskan. Diulang dhamir pada inna rabbahum bihim dengan ungkapan jamak kerana makna al-insan iaitu manusia itu sendiri adalah jamak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian dalam surah Al-Hasr, iaitu kalimahnya apa, al-insan juga. Kemudian dinyatakan kecuali orang-orang yang beriman. Walaupun ada banyak jamak, iaitu kata jamak ni kata ramai, tetapi ada pengecualian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menyatakan yauma idzin, bermaksud pada hari itu, tidak bermakna Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui hal pada hari berkenaan saja. Sebenarnya Allah sendiri mengetahui keadaan manusia setiap waktu. Ini saya telah syarahkan tadi. Perkataan itu pada hakikatnya untuk menguatkan lagi kenyataan bahawa sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala perkara berkaitan hari pembalasan itu nanti. Digambarkan peristiwa pembalasan dengan pengetahuan dan ilmu Allah yang mendalam ke atas hal ehwal manusia serta amalan mereka, bertujuan untuk mengancam dan menakutkan manusia sebagaimana Allah menyatakan, kami yakni Allah akan menulis perkataan mereka itu. Sedangkan penulisan terhadap segala perkataan dan perbuatan mereka memang tetap berlaku. Ianya bermaksud Allah akan membalas mereka dengan apa yang mereka nyatakan sebagai pembalasan yang setimpal. Allah Maha mengetahui dan sentiasa arif mengenai urusan tingkah laku manusia. Pengetahuan Allah meliputi kedudukan sebenar mengenai pembalasan mereka di hari tersebut. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang aspek-aspek yang terperinci mengenai masa, kerana dia sendiri menyatakan bahawa dia Maha mengetahui terhadap hal ehwal manusia pada hari tersebut. Sesiapa yang menafikan sifat Allah yang serba mengetahui ini, ia akan menjadi kafir. Jadi nak katanya tentang kalau orang mengatakan ni Allah tak tahu ni, dia macam dia saya bukan politik lah, tapi ada bahasa siapa dulu menteri pengangkutan tu, Sami Velu kan, dalam ayat dia, Perdana Menteri tak tahu, Tuhan pun tak tahu. Cerita masalah jalan raya, dia akan ada viral dia. Dia nampak macam memang funny lah kan, funny macam lawak lah. Tapi nak katanya Tuhan pun tak tahu, ini memang rare lah. Tak apalah, dia memang kafir. Tapi mudah Allah bagi hidayah insya-Allah, tapi ni lah adanya jalan-jalannya yang lain. Tapi nak katanya Tuhan pun tak tahu kan. Jadi perkataan tu orang kafir tak apalah. Tapi kalau perkataan itu orang beriman, nak dikatakan apa? Kalaulah maksudnya masa perbuatan mengatakan Allah tak tahu, dan bahkan mengatakan bahawa sebenarnya COVID ni mungkin Allah tak tahu sangat kot berlaku. Dah semua tu Allah bertahu. Maka kalau orang yang iman Islam menafikan tentang ilmunya Allah itu, maka kafir jadi dia. Jadi maknanya jangan sampai kita meletakkan Allah ni tak tahu ke. Contoh lagi apa Jam? Bila mana Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ditanya, wahai Tuan Syekh, Allah tak nak tolong ke Palestin ni? Tak tahu ke yang sedang seorang Islam dekat Palestin ni tengah teruk sangat, apa dihina, apa semua kan? Tak ada pertolongan Allah ke? Apa kata Syekh Fahmi Zamzam? Kata Syekh Fahmi Zamzam, Allah bagi kepada orang-orang Palestin itu kekal sampai kiamat dengan gandaan jihad. Nah, itu jawapan dia. Maknanya nak katanya bukan, dia tak nak jawablah tentang Allah tahu tak tahu, sebab memang Allah Maha tahu. Jadi nak katanya dia akan balikkan kepada pengetahuan adalah haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pedoman hidup dan hukum hakam ini saya rasa tak perlu untuk kita urailah, sebab dia telah menyeluruh, iaitu ancaman kepada orang yang nasibnya kehidupan yang penuh dengan harta atau seumpamanya itu. Jadi insya-Allah pertemuan kita akan datang, kita akan masuk surah yang baru terus, iaitu suratul Qari'ah, surah cerita tentang kiamat juga. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, ada persoalan ke? Okay, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya satu soalan. Ustaz, isu yang hangatlah sekarang ni tentang daging import haram ni,
Okey. So saya nak tanya ada dua soalan. Yang pertama, kita ni sebab dah lama. Jadi benda-benda yang dah lepas tu memang kita dah tak boleh nak elak lah kalau dah termakan ke tahap apa kan. So soalan pertama, apa yang kita boleh buat, ada tak amal-amalan untuk macam bukan kata nak korek, nak keluar balik lah, tapi sekadar macam kita nak baikilah benda yang lepas yang dah berlalu tu. Tu soalan pertama. Soalan kedua, so bila sekarang ni kita dah tahu benda ni adalah perkara yang was-was, makan daging tu kita dah tak tahu dah halal ke haram ke. So apa stand ataupun kedudukan sekarang ni? Memang yelah kami memang tak makan daging pun. So macam mana dengan kalau dekat luar sana? Adakah jatuh hukum haram ke kita makan atau macam mana tu Ustaz? Okay. Alright, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama, apabila dikatakan benda yang dah lepas, kita ambil satu point. Saya tak ingat ini berlaku di zaman Nabi ataupun zaman sahabat. Wallahu alam, tapi saya ambil ceritanya dahulu. Bila mana Imam An-Nawawi rahimahullah, zaman Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahullah, saya ambil cerita keseluruhan supaya kita faham tentang waswas, iaitu tentang perkara waswas dan juga mendapatkan perkara yang menjauhkan perkara daripada syubhah dan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Imam Nawawi rahimahullah, ketika mana dalam belajar dia ada satu pokok yang mana pokok ini kepunyaan tanahnya itu kepunyaan kepada ataupun telah pun orang wakafkan kepada fakir miskin ataupun anak yatim. Tetapi empunya tuan dia ni, dia oleh sebab tengok pokok buah kat tempat dia ni membesar sangat banyak, maka dia ambil sebahagian pergi jual. Sedangkan ada sebahagian tanah tu dah diwakafkan. Baik. Maka oleh sebab pada waktu tersebut ada pula buah-buahan yang datang daripada luar. Maknanya yang bukan daripada tempat tersebut. Maka akhirnya Imam Nawawi rahimahullah dikatakan bahawa sepanjang dia belajar di situ, kalau tak salah saya pernah diceritakan oleh guru kami Fadlatul Habib Ali, juga Ustaz Nazrul, dia mengatakan bahawa dia bukan dalam 30 tahun dia tak makan buah-buahan yang mana untuk mengelakkan daripada syubhah, walaupun ada orang bagi tahu Imam Nawawi, ni buah ni kami datang daripada luar ni, bukan daripada sini ni, kami bawa ni. Tapi Imam Nawawi tak makan juga pada waktu tersebut. Jadi nak katanya apa? Berhati-hati di Imam Nawawi sehingga dia tak makan langsung walaupun tahu buah tu datang daripada yang jauh. Baik, tapi kalau ada orang mengatakan, saya memang insya-Allah, saya kalau nampak daging ni rasa Allah, dia punya memang macam apa nak cakap, macam ketum lah jadinya. Tak, kalau tak dapat makan daging tu rasa macam jadi macam geram apa semua. Dia nak makan daging juga. Maka di situ jalannya apa? Jalan mengambil kepada untuk mendapatkan yang halal itu lebih utama dah sekarang ini. Maknanya bukan nak katanya cop halal saja, tak. Dia kena pastikan keseluruhan perkara yang halal. Jadi maknanya yang saya ambil jawapan soalan kedua dulu tadi. Maknanya dalam ihtiyat, maknanya kita apa yang kita kena lakukan selepas ini, ada orang nak makan daging ke apa, untuk tempoh ini kalau boleh ditinggalkan. Melainkan yang memang kita yakin dan pasti sungguh. Antaranya contoh Ramli Burger yang memang usahanya orang Melayu. Kemudian apa semua pengurusannya orang Melayu dan memang dah disahkan apa semua tu yang memang dah ada kepastian pada waktu tersebut, maka kita yakin 100% ya khair, ambil, tak ada masalah. Okey, maknanya tapi kalau orang tu cakap, ya ke Ramli Burger? Kita pula confuse. Naik. Ada malah kita pula confuse, maka tinggalkan terus. Jadi untuk fasa ini, untuk kita ambil jalan, tinggalkan dahulu. Ambil bagaimana jalan Imam Nawawi rahimahullah. Dan dalam waktu yang lain pula, kalau contoh memang tak boleh tak makan daging, memang kena makan daging, maka ambillah jalan yang paling tepat. Maknanya yang telah pun difatwakan, maksudnya keluarkan fatwa, ada pengiktirafan daripada JAKIM, memang dah dapat kelulusan, yakin dengan kita tengok pengurusannya, ada video sebelum-sebelum ni macam mana sekian-sekian, maka ambillah pada waktu tersebut yang memang perkara tersebut. Kerana mencari yang halal itu, betul lah kata Nabi, fardu bagi orang mukmin. Mencari yang halal. Baik. Soalan pertama tadi, kalaulah kita dah terlepas, benda yang apa istilahnya tak disengajakan itu, ataupun dengan kejahilan, maka ia akan dimaafkan oleh Allah. Pasti. Maknanya dengan kejahilan, dengan tidak mengetahui. Macam mana kita nak mengetahui yang kita jahil? Kerana ada satu proses, maknanya yang menentukan kuasa itu bukan kita.
Maknanya yang menentukan kuasa itu adalah kepada hak orang berautoriti. Rasanya yang akan contohnya kita yang dah makan ni, contoh kita ambil bahasa mudah sini ya, macam mana ya? Okey. Ada orang curi duit. Ada orang curi duit. Dia curi duit, kemudian dia kata dengan kawan dia, "Babe, aku belanja kau, babe. Makan, aku belanja." Baik, kita yang dah makan ni, kita ambil lah kaitan sekarang 40 tahun kita makan dengan duit orang ni. Baik, duit tu apa? Duit ada haram. Baik, yang berdosa untuk menentukan makan kita pada waktu tersebut bukan kita, iaitu orang yang belanja kita. Makanya semua yang orang mengatakan kalau itu kita nak tanggung apa? Kita dah terlepas. Sebab kita bukan orang yang berautoriti. Melainkan kalau dah memang lembu depan rumah kita sembelih, kita pun confuse satu melempang muka baru tahu. Ini lembu kau ni. Aku rasa macam was-was lah, halal ke tak halal. Dah dia yang punya lembu, dia sembelih, dia pun confuse, pang baru tahu. Nak katanya, kawan kita tadi tu yang tanggung. Jadi sama juga kat sini. Pihak berautoriti yang menanggung dosanya. Untuk kita yang dah makan, buat apa kita nak takkan nak sembelih. Tengok-tengok daging sama je. Macam mana nak tengok daging lembu yang kita dah makan yang 40 tahun lah? Contoh. Mana tak boleh. Maka jalannya pertama iaitu pastinya semua yang perkara yang jahil, perkara yang tidak diketahui, maknanya maka atau tak sengaja, maka itu tidak dicatatkan dosa dan bahkan dimaafkan. Baik, jalannya macam mana, iaitu perbanyakkan istighfar, perbanyakkan doa supaya Allah ampunkan dosa kita yang kita sebelum ini mengambil sambil lewa apa yang telah difardukan oleh Allah, difardukan oleh Nabi SAW, itu untuk menjadi perkara yang halal. Dalam jalan yang lain macam mana, iaitu kata guru kami lah, untuk menghalalkan ataupun untuk membersihkan perkara-perkara yang apa yang telah kita lakukan terkadang haram, maka letakkan qada pada perkara tersebut. Contoh, orang yang berpuasa, dia kena qada dengan puasa. Orang yang solat kena qada dengan solat. Kalau kita buat makan, kita qadakkan dengan juga memberi makan yang halal. Maksudnya kita beri makan kepada orang sekian, kita beri makan sekian dengan niat mudah-mudahan ya Allah hapuskanlah daging-daging yang ada dalam tubuh kita ini yang mungkin adanya perkara syubhah, maknanya qadak dengan perkara yang telah pun kita lakukan perkara syubhah pada waktu tersebut. Maknanya kita beri makan. Tapi jangan bagi makan daging lagi lah. Betul kan? Kena bagi makan lah nasi lemak ke, nasi lemak ayam ke, mihun goreng ke, contoh gitulah. Maknanya diberikan qadaknya itu adalah dengan apa makanan juga pada waktu tersebut. Jadi dan pastinya kita mohon pada Allah jangan ada dalam badan kita ni daging haram lah, kerana ia akan tersekat kepada perbuatan-perbuatan kita dengan amal baik kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Lain? Tak ada lain Baik. Kalau tak ada yang lain, insya-Allah kita jumpa pada pertemuan minggu hadapan pada bulan 1. Bulan 1 kita dah masuk tahun baru lah. Ya, bulan 1. Oleh sebab PKPB di Johor Bahru nampaknya setia dengan kita. Dia diteruskan lagi sampai 14 hari bulan. Jadi kita jumpa pada 4 dengan 11 hari bulan lah. Dan untuk makluman pada semua, khusus pada Dr. Adibah lah, tarikh 31 bulan 1 tu adalah hari terakhir saya di Johor Bahru, di Bandar Baru Udang, kerana insya-Allah saya akan berhijrah ke Selangor insya-Allah. Jadi macam mana yang diusahakan untuk buat daurah gabung ke semua, so kita tengok lagi 14 hari bulan ke atas lah. Jadi maknanya sama ada kelas online memang akan berterusan ke wallahu alam. Tapi untuk makluman semua, 31 bulan 1 adalah hari terakhir saya khidmat di Masjid Jami' Bandar Baru Udang. Dan insya-Allah hijrah saya itu adalah di Selangor, di bahagian Subang Jaya lah. Ini kalau untuk makluman, inilah kelas pertama yang saya umumkan perpindahan saya. Kelas-kelas yang lain, kelas Masjid Bandar Baru Udang pun saya belum maklumkan, tapi oleh sebab kelas ni dah berterusan, jadi mudah-mudahan ada pengganti yang boleh disusun atur awal oleh pihak masjid atau khusus pada Dr. Adibah lah untuk kelas-kelas yang akan datang insya-Allah. Jadi mohon doanya semua pada ibu-ibu yang bersama dengan saya selama ni, hajah-hajah yang bersama dengan saya selama ni. Mohon maaf atas kekurangan saya semuanya. Dan insya-Allah kita baki mungkin dalam 4 pertemuan lagi. Dan itu adalah pertemuan yang
secara maya ataupun secara tak maya ke, itu wallahu a'lam bissawab. Tapi untuk 2 pertemuan yang akan datang ni, 4 dengan 11 ni masih lagi online lah. InsyaAllah cuma baki 18 hingga 25 tu, dan 25 tu kita tak pasti sama ada online ataupun tidak, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf salah silap, terlanjur kata, terkasar bahasa. Kita jumpa pada pertemuan akan datang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku nak qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri salam fi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Wah. Ya Ustaz, terima kasih doktor.